Assalamualaikum, saya Coach Pida. Hari ini Coach nak cerita tentang metabolism, iaitu metabolisma lah. Apa itu metabolisma? Anda tahu tak metabolisma itu apa? Metabolisma ialah kepercepatan tubuh kita menghasilkan atau mencernakan atau memproses sesuatu makanan itu dan diubah bertukar menjadi tenaga atau energi. Itulah metabolisma. Okey, kenapa? Okey, maksudnya makin tinggi metabolisme kita, makin cepat kalori kita dibakar dalam badan kita. Itu maksud dia. Okey, Kak Tera nak share sikit. Korang pernah tak dengar tentang 60-40? Iaitu 60% ialah daripada permakanan dan 40% daripada senaman. Okey, sebenarnya senaman dengan pemakanan ni dia kena seiring. Dia tak boleh kita ni lebihkan kepada jaga makan, senaman kurang, itu tak boleh. Kita seiring, beza dia hanya 20% kat situ. Tapi pemakanan memang kena lebih. Cuma dia tunjuk kat sini, kita punya senaman, kita kena buat senaman yang pelbagai. Iaitu low impact dan high impact macam tu. Kita tak boleh senaman manja-manja sangat macam tu. Kita kena ada senaman beban. Selain pada senaman kardio. Kak Pida bagi contoh, senaman kardio ialah senaman contohnya berlari, boleh treadmill, berjalan, jogging tu lah kan. Lepas tu senaman zumba yang orang suka sangat tu, aerobik, itu ialah senaman kardio. Okey, senaman beban high impact yang tinggi pada cakap tu ialah senaman beban lah, beban yang angkat dumbbell tu, yang yang satu lagi kalau kita buat push up, kita buat pumping, itu senaman untuk weight training. Kita macam gunakan tenaga kita, tenaga tangan dan tenaga otot kaki kita untuk menahan beban badan kita. Sebab badan kita ni dah terbiasa dengan beban badan kita. So, kita kena buat lebih pada kebiasaan. Macam tu maksud dia. Okey, lagi satu, Kak Pida nak share dekat sini. Dalam proses menurunkan berat badan, senaman yang paling terbaik macam kita turun lemak dalam badan ialah senaman beban. Atau weight training. Kita boleh search, nanti Kak Pida boleh bagi video-video Kak Pida bagaimana senaman weight training yang kita boleh buat kat rumah. Katalah kita tak ada equipment macam dekat gym kan, kita boleh guna kekuatan tangan dan kaki kita macam tu. Dia memang akan lebih banyak buang lemak dalam badan. Sebenarnya dalam proses berat badan, mindset kita biasa pada penurunan berat badan saja, turun kilo saja. Senaman kardio dia lebih kepada turun kilo, betul, turun kilo. Tapi orang yang turun kilo tak semestinya dia turun lemak dalam badan dia. Itu pentingnya kita kena buat senaman beban. Senaman beban ni dia akan buang lemak dalam badan kita. Sebenarnya lemak dalam badan kita ni dia punca penyakit. Yang macam Dr. Pa pernah yang ada share tu, lemak ni dia akan menjadikan kita obesity, penyakit kolesterol tinggi, jantung, kencing manis, darah tinggi, itulah kan, stroke. Lepas tu lah kalau dekat gym memang dia akan lebihkan kepada buang lemak dalam badan. Betul Kak Pida nak share. Sebab Kak Pida nak share, Kak Pida join gym dah 2 bulan, masuk 3 bulan lah, belum 3 bulan lagi. Kak Pida mendapat penurunan berat badan sebanyak 9 kilo. Kan? Sebab sebelum ni Kak Pida tak tahu. Kak Pida fikir senaman weight training ni macam bodybuilder tu takut nanti muscle lagi naik. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita nak naik muscle tu, dia ada pemakanan lain yang jadikan badan dia berketak-ketak macam tu kan. Tapi sebenarnya weight training ni dia lebih akan turun berat badan organ dalaman kita, dekat tangan, lengan. Betul, badan kita akan diringan. Turun kilo ni tak semestinya lemak dalam badan pun turun. Korang kena tahu tu. Lebihkan senaman beban. Boleh jogging, boleh treadmill, boleh jalan kaki, boleh zumba, boleh aerobik. Tapi itu macam kita kena, itu pelbagaikan senaman. Maksudnya kalau kita bertumpu pada satu senaman pun tak boleh. Kata buat training je, tak ada senaman kardio pun tak boleh. Macam Kak Pida pun pelbagaikan. Sebab sebelum ni Kak Pida share lah, berat badan Kak Pida susah sangat nak turun. Memang susah. Lepas turun tu statik. Kak Pida pernah buat cleanan beberapa kali, gagal buat. Tapi yang berjaya buat pun Kak Pida turun berat badan 2 kilo ke 3 kilo. Tapi lepas tu naik balik. 2 kali ganda naik. Sebab apa? Sebab
masa tu Kak Fida tak buat senaman yang betul. Baru saya terfikir. Kan saya hanya buat senaman ikut YouTube Zumba, ikut Motomami, senaman-senaman yang ada, yang viral ni lah. Bila saya join, saya banyak dapat ilmu dekat gym. So saya nak share dengan semua orang sini. Kita masa diet ni, kita macam paksa diri sikit lah buat senaman. Sebab kita ada goal masing-masing kan, itu yang sangat penting. Kita turunkan lemak dalam badan. Sebab ramai yang orang kurus tapi lemak tinggi dalam badan. Dia craving manis, dia craving nak makan macam-macam, minum kopi, nak craving kopi lah, kafein semua kan, tu memang sangat-sangat bahaya. Okay, sister Kak Fida nak sharing dekat sini. Lagi satu Kak Fida nak share tentang portion makan. Bila hari pertama cleanan, Kak Fida dapat tengok orang tunjuk portion makan untuk hari pertama dan kedua kan, sebab kita tak boleh makan nasi lagi. Tapi kat situ dah boleh tunjuk yang kurang ambil sayur, kan, lebih nak nampak buah-buahan. Baru sikit sangat lah portion itu. Tapi sebenarnya portion, kalau hari pertama dengan kedua, portion sayur ni dia mesti lebih pada 2 jenis sayur paling baik lah. Lepas tu sayur tu campurkan warna-warni. Contohnya tak tomato, terung, kan lain warna tu kan. Brokoli, timun, betul rebus bendi tu tau. Jangan tanya lagi letak minyak ke tidak semua kan. Tapi kalau kita nak hasil yang cantik, kita kena buang minyak dulu. Sebab dia nak detox ni, detox hati kita semua, organ-organ dalaman kita. Kita kena buat rebus je, rebus steam. Kalau nak steam, kalau nak bakar, pakai air fryer lah, atau bakar non-stick dekat atas dapur gas pun boleh. Itu. Lepas tu kita nak cerita pasal kalau dah suku kita buat makan suku separuh tu. Macam nasi tu betul suku kan, tapi portion pada lauk, contohnya ikan, ayam semua kan, dia mesti besar tapak tangan sendiri. Macam Kak Fida, tapak tangan besar, tapak tangan Kak Fida lah. Tak boleh lah tapak tangan orang lain kan. Gitu. Macam korang pun kena besar tapak tangan. Macam sayur, portion untuk sayur dia mesti setengah pada pinggan. Tapi kalau protein, dia mesti besar bertangan. Kalau nasi, dia besar tumbuk ni. Nasi boleh, dia boleh paling baik beras perang atau beras basmati. Beras biasa boleh, tapi mesti besar tumbuk. Macam tu. Jangan letak nasi tu sikit, betul kan, dia punya lauk pun sikit. Terutama bahagian protein. Bahagian protein tu sangat-sangat penting sebab kita buat senaman beban, weight training, dia memang kita kena lebihkan protein. Bila protein kita lebih kan, kita tak akan rasa macam sakit-sakit otot sangat. Radang pada otot kita tu. Kita kena bagi protein makanan pada sel-sel kita. Contohnya Forever Light. Forever Light kan makanan pada sel kan. Dalam tu dia ada aminotin kan. Makanan baik untuk sel kita. Itu sebab kan dia kasih hari yang ketiga sampai hari ke-9 tu kita makan 2 kali Forever Light. Minum 2 kali Forever Light. Memang tu sangat baik lah. Sebab dia akan mempercepatkan proses penurunan lemak dalam badan. Okey, ingat ya. Portion untuk makanan, nanti jangan tanya lagi tau. Mesti sayur setengah pinggan. Sayur tu pelbagaikan. Janganlah sikit sangat sayur hijau tu. Sikit sangat dia punya tomato tu. Lebih buah lambat-lambat buah dia. Sampai 2-3 bubus. Apple tu sampai sebiji. Satu hidangan tu ambillah setengah biji apple. Campur-campurkan. Tapi buah-buahan tempatan tu tak digalakkan lah sebab dia kebanyakan dia manis. Dia kandungan gula dia tinggi kan. Itu sebab dalam program cleanan dia lebihkan kepada sayur-sayuran. Sayur tu pelbagaikan warna-warna. Dia ada sebab tu nak warna-warni tu kan. Untuk buah pinggang, untuk hati, untuk jantung, untuk segala kan. Campur-campurkan. Jangan hijau-hijau je. Kuning-kuning je. Nanti kan nak dapat hadiah. Hadiah plating terbaik kan. Buat dia cantik. Buat betul. Contohnya ikan. Ikan tu kan, katalah ikan tu besar. Awak ambil setengah ikan tu. Tambahlah telur atau tempe atau tahu. Itu yang buat kita rasa kenyang. Hari ketiga, hari ke-9 memang sangat santai. Memang kita tak ada rasa lapar. Hari pertama, kedua tu mencabar sebab kita minum banyak aloe vera kan. Dia detox aloe vera, pollen, ATC, memang hati, bentuk salur darah, memang kita rasa pening. Macam mamai semua kan. Tapi kita jangan lebihkan aktiviti luar lah macam tu. Okay?